Hampir kita sampai kepada semua sasaran dakwah yang ada di dalam negara kita. Daripada masyarakat asli naik sehingga kepada pembesar-pembesar, sehingga kepada tokoh-tokoh dalam negara yang terdiri daripada bangsa yang berbagai-bagai dan agama yang berbagai-bagai. Pendekatan dakwah yang diambil kepada masyarakat Kristian, pendekatan dakwah diambil kepada masyarakat Buddha. Masyarakat Buddha pula ada yang Hinayana, ada yang Mahayana, masyarakat Cina dan masyarakat Siam. Pendekatan diambil kepada masyarakat Buddha, masyarakat Hindu, masyarakat Konfusius. Alhamdulillah, menggambarkan gerakan yang kita bawa ini adalah gerakan yang lengkap, gerakan yang syumul, yang tidak ada selain daripada gerakan Islam di Malaysia ini, kecuali Parti Islam se-Malaysia PAS yang boleh melangkah begitu luas dan memasuki semua medan yang ada di dalam negara kita. Kita menceburi bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial dan berbagai-bagai bidang. Semuanya diterokai oleh parti kita. Alhamdulillah. Sebab itu, kajian dan penelitian berhubung dengan pendekatan dakwah. Kita cari sumber-sumber kekuatan dakwah kita. Kita cari bahan-bahan yang sepatutnya ada, kemudian kita salurkan melalui agensi-agensi yang sepatutnya ada, dan kita sampaikan kepada sasaran-sasaran sesuai dengan apa yang perlu ada pada mereka. Orang Cina lain, orang Siam lain, orang India lain, orang Melayu kategorinya berbagai-bagai sebagaimana yang saya sebut. Orang muda dengan orang dewasa berbeza, lelaki dengan wanita berbeza. Semua ini Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Rasulullah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Sebab itu sepanjang perjalanan dakwah yang dipimpin oleh Rasulullah selama 23 tahun, hampir ke semua yang berlaku zaman kita ini telah ditunjuk oleh Rasulullah dalam tempoh 23 tahun. Kita mengadakan tahaluf siasi. Sekian lama Rasulullah telah membina tahaluf siasi. Kita pernah ditolak oleh rakan. Pengalaman ini dihadapi oleh Rasulullah sekian lama. Kita berbaik dengan kumpulan-kumpulan. Rasulullah tunjuk sekian lama. Cuma kita ni tak ada lagi. Agak tak ada lagi. Nabi SAW banyak di zaman baginda menyampaikan dakwah ini melalui medan peperangan. Zaman kita ni tak sampai zaman itu. Rasulullah menyampaikan dakwah melalui medan peperangan yang disebut oleh para alim ulama. Inilah medan yang paling berkesan. Paling berkesan. Menang dalam peperangan Badar, sangat ramai manusia memeluk Islam. Menang di dalam peperangan Uhud, sangat ramai. Walaupun ada ulama mengatakan tak kalah, tak menang. Menang dalam peperangan Ahzab. Selepas daripada Ahzab, umat Islam menjadi majoriti di Madinah Al-Munawwarah. Tidak ada khilaf di kalangan para alim ulama mengatakan dakwah di medan peperangan ini adalah hasil paling besar. Tapi zaman kita ni bukan zaman itu. Jangan kita cari lagi. Jangan kita cari. Tapi dalam waktu yang sama kita nak mengingatkan kepada orang yang zalim, jangan meneruskan tindakan zalim yang melampau sehingga rakyat tidak akan tahan. Tak tahan, sabar, jangan sampai ke peringkat itu. Kita sabar, kita terima sistem demokrasi berparlimen, kita ambil pendekatan-pendekatan yang banyak yang dibuat oleh Rasulullah selama 23 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Pendekatan yang berbagai-bagai. Rasulullah ambil macam-macam pendekatan. Semua ini adalah hikmah. Peperangan adalah hikmah, perdamaian adalah hikmah, perjanjian adalah hikmah. Hikmah bukan bermakna lemah. Hikmah bukan bermakna sabar begitu je. Apa musuh buat, sabar.
Kita kena hikmah. Tak. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah, peperangan, perdamaian, perjanjian, semuanya adalah hikmah. Iaitu bertindak Rasulullah menepati keadaan dan tuntutan semasa. Itulah yang dikatakan hikmah di dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan insya-Allah penubuhan Institut Itqadul Muluk yang ditubuhkan pada petang ini akan mendapat nasrum minallah, pertolongan daripada Allah, kekuatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat Al-Fadil yang berbahagia, Datuk Haji Abu Bakar Cik dan rakan-rakan yang lain yang sanggup memerahkan pemikiran untuk menjayakan gerakan Islam. Bukan kerana lain, untuk menjayakan perjuangan Islam dan gerakan Islam. Mudah-mudahan insya-Allah dengan adanya strategi-strategi yang seumpama ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila lihat ikhtiar kita ni sudah cukup, maka Allah anugerahkan kemenangan kepada kita, kerana kemenangan ini merupakan milik Allah secara mutlak. Allah tidak pernah menzalimi sesiapa. Allah akan anugerah kemenangan apabila dia lihat orang yang memperjuangkan Islam ini sempurna syarat kemenangan, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita berikhtiar, berusaha, kita bekerja kuat dalam tempoh yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengkotakan janjinya di dalam Al-Quranul Karim, menyempurnakan janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan janji kemenangan daripada Allah ini berbagai-bagai keadaan. Macam-macam cara di Madinah menang dengan hijrah, di Mekah menang dengan Fathu Mekah. Zaman Sayyidina Umar banyak menang melalui medan peperangan. Di Kelantan menang bila wujudnya Angkatan Perpaduan Umat. Semangat 46 di waktu itu, alhamdulillah menang. Semuanya dalam keadaan umat Islam minoriti, bukan majoriti. Tapi bila Allah nak pusingkan hati manusia, Allah boleh pusing dalam tempoh yang singkat. Maka di waktu itu Islam akan mencapai kemenangan. Pada petang yang mulia ini, saya tidak ingin menyampaikan ucapan yang lebih panjang daripada ini, oleh kerana masa yang terbatas, dan saya pun jadi lewat sampai. Bukan sengaja, jalan sangat jam. Sepatutnya sejam setengah sampai, jadi 2 jam lagi. Ala kulli hal, semua ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada petang yang mulia ini, saya dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kalimah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya merasmikan Institut Itqanul Muluk. Mudah-mudahan ianya akan memberi kesan yang besar dan akan memberi kemenangan kepada perjuangan Islam di zaman ini, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza diucapkan pada Fadil Ustaz Haji Nawawi bin Saleh kerana sudi untuk melancarkan peresmian penubuhan Institut Itqanul Muluk, itu pusat pengajian, pusat kajian dan pengajian strategi pembangunan negeri Terengganu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ubah sedikit agenda yang diagihkan, terus pada ucapan. InsyaAllah kita akan mendengar ucapan daripada Tuan Haji Amzad bin Hashim bagi mewakili Dr. Khazani Abdullah daripada Institut Kajian Polisi PAS Terengganu, orang yang berautoriti untuk bercakap berkaitan dengan pembangunan negeri Terengganu. Pada sama-sama kita mendengar ucapan khas yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Amzad bin Hashim. Falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengurusi majlis. Yang berbahagia Ustaz Haji Nizawawi Nik Saleh, Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, merangkap Ketua Penerangan PAS Terengganu. Yang berbahagia Ustaz Datuk Abu Bakar Cik, Pengurusi Eksekutif Institut Itqanul Muluk, yang kita baru lancarkan perasmiannya sebentar tadi. Dr. Burhanuddin Abdullah, Pengarah Institut Itqanul Muluk. Tuan Haji Husin Ismail, Pengurusi Pengarah Yayasan Amal Malaysia. Deputi Jemputan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pada hari ini diminta mewakili Dr. Khazani Abdullah bagi bercakap sedikit sebanyak berkenaan dengan perspektif pembangunan di negeri Terengganu. Jadi saya terlebih dahulu menyampaikan salam beliau. Bukan tidak mahu hadir, tetapi tidak dapat mengelak, terikat dengan jadual yang lain. Jadi saya salah seorang daripada ahli jawatan kuasa yang bertanggungjawab menggubal satu kertas yang dinamakan Gagasan Pelan Induk 10 Tahun Terengganu Maju, Termaju. Dengan tema Terengganu Maju, Islam Berdaulat, Negeri Berkebajikan. Dan sesungguhnya ini adalah selaras dengan manifesto yang baru kita dengar penerangannya baru-baru ini, yang antara lain menggariskan pelbagai tawaran daripada PAS, yang antara lain termasuklah juga perkara-perkara yang melibatkan kepentingan pembangunan negeri Terengganu, termasuk juga tawaran pekerjaan antara lain. Antara lain kita dapati di dalam tema manifesto PAS Terengganu, Terengganu Maju, Islam Berdaulat, Negeri Berkebajikan, terdapat di dalamnya termasuklah menyediakan peluang pekerjaan, jadi tenaga kerja kepada dengan sasaran jumlah tawaran pekerjaan sehingga 17,000 semua sekali. Semua ini dirangka kerana menyedari kepentingan perlunya ada satu perancangan awal, perancangan bersifat strategi sebelum kita diamanahkan memegang tanggungjawab, memegang pemerintahan kerajaan negeri Terengganu. Sekiranya insya-Allah pada pilihan raya akan datang kita menang. Ada beberapa fakta yang perlu kita ambil kira. Kita tahu tentang keadaan negeri Terengganu di dalam kita merangka pembangunan negeri. Di dalam istilah pendekatan strategi, perkara yang selalu kita lakukan apa yang dinamakan sebagai SWOT analysis, yang mana kita kena mengambil kira segala-galanya, baik unsur luaran daripada negeri kita, keadaan negeri kita, apa peluang yang ada, apa ancaman terhadap negeri kita, juga perkara-perkara dalaman yang ada dalam negeri ini, apa kekuatan yang ada pada kita dan apa kelemahan yang ada pada kita. Jadi kumpulan-kumpulan pakar yang telah dikumpulkan oleh PAS telah mewujudkan satu dokumen setelah mengambil kira semua ini untuk ditawarkan kepada rakyat bahawa pada kali ini PAS bukan sahaja memperjuangkan untuk menang di Terengganu, malah memperjuangkan untuk transform negeri Terengganu ni daripada sebuah negeri yang kurang maju, yang mundur selama ini di bawah pemerintahan kerajaan Barisan Nasional, sehingga menjadi negeri yang antara yang termaju, yang dapat kita banggakan sebagai daya